Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berapa nak dengar mana, biarlah sikit pun, biar lama dengar suara tu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sahibul Fadilah Ustaz Mukhtar, pengacara yang begitu sentiasa manis senyumannya, Fadil manis, Fadil Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Masya Allah, baju batik hari ni Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Seterusnya yang sebelah Ustaz Syed Nur Hisham, Fadil Ustaz Hazlin Bollywood. Kalau tak sebut Bollywood tak pernah sabar. Inilah dia watak hak yang tak kering kursi sama. Orang Terengganu kata kalau dia mari Terengganu. Al-Fadil yang sebelah kita, yang berjubah, yang berserban, Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam kita, pengasas Darul Atiq, datuk-datuk, datin khususnya muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Yang pertama, ucapan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur yang telah melakukan satu persiapan yang sangat-sangat begitu hebat. Mudah-mudahan insya-Allah ini di antara usaha untuk meningkatkan dakwah secara teater ataupun muzik ataupun secara hiburan. Mudah-mudahan insya-Allah sampai matlamat kita insya-Allah. Okey, apapun petang ni, walaupun hujan membasahi bumi Terengganu, malam tadi Ustaz Said masya-Allah lebat sangat-sangat hujan. Tapi alhamdulillah perancangan Allah Subhanahu Taala tidak ada siapa yang boleh sekat dan boleh halang. Alhamdulillah kita dapat juga laksanakan program yang begitu bermakna ini, kasih padamu. Mu tu dia kalau dalam belajar bahasa Arab dipanggil dhamir. Boleh berlaku. Mu tu nak rujuk kepada Allah pun boleh, nak rujuk kepada Rasul pun boleh. Boleh berlaku. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tajuk kita, tema dia kasih kepadamu. Jadi yang pertama kita minta yang ujung sekali dululah, yang pakai baju batik tu. Sentiasa manis senyumannya Al-Fadhil Ustaz Said. Biasa je kita bila sebut sahaja kalam murabbi ni mesti ada sesuatu yang audien nak pegang untuk bawa balik. Dan memang bila kita sebut hidup kita di dunia ni, kita cari 3 benda Ustaz. Yang pertamanya kita cari redha, ini maqam hak paling tinggi lah. Yang kedua cari rahmat, yang ketiganya cari maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Taala. Jadi bila kita sebut benda semua ni, adunan ini, di antara elemen yang paling penting ialah akidah ataupun tauhid. Jadi cara mana Ustaz kita nak tengok bagaimana segmen tauhid ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya kasihi, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Kamarul Zaman, Ustaz K kita, yang dihormati lagi dikasihi juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam, kanda saya Al-Fadhil Ustaz Hasling, tetamu-tetamu bersama kita juga petani Datuk Muhammad Asri Ahmad dari Asri Ahmad Academy, Datuk Zaini dari Lesomat, dan pada semua hak hadir petani lah. Hak mari dah petani ni dari Losong ke ataupun dari lokasi jauh daripada Losong? Jauh dari mana? Kuala Berang. Kuala Berang. Oh, Basung. Ada orang Basung ada seorang dah. Kuala Berang di mana? Gaung. Telaga. Oh. Orang Kuala Berang tak bakar dah tupaing tau. Tupaing. Alhamdulillah. Mari dari Kuala Berang ni. Ada lagi jauh-jauh lagi. Mana tu kak? Kat tangan bang.
Mana lagi? Dungung. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga-moga hak mari ni kita permulaan program hak untuk hari ni majlis ilmu. Majlis ilmu secara santai ke santau? Tak petang ni kita buat bicara secara santau-santau je. Saya sebab Ustaz Ramazan pernah ada satu penganjur tu, dia telefon nak jemput. Dia kata, Ustaz, kita buat program santau-santau je. Debor kita dengar. Jadi, moga-moga, maksud saya nak kabarnya, moga-moga kita mari awal petang ni, Allah menilai kehadiran kita ni untuk berada dalam majlis ilmu. Kita nak dengar kayak gini. Pesanan-pesanan akan disampaikan oleh Ustaz Aslin, oleh Ustaz Ahmad Rizam. Moga-moga kita sambung malam ni lagi. Bukan nak berhibur sahaja, tetapi kita hadir awal sebab kita faham, dalam jadual petang ni ada majlis ilmu dan kita harap kita termasuk dalam golongan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang tepuh satu jalan nak cari ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Moga-moga kehadiran kita, niat kita nak dengar majlis ilmu, janji Nabi tadi, Allah permudahkan jalan ke syurga. Moga-moga kita dipermudahkan jalan ke syurga. Aminlah sikit. Moga-moga dengan niat kita, kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, Allah permudahkan jalan kepada kita ke syurga. Amin. Amin ni maksudnya Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah. Jadi, sekarang zaman tadi sebut kenaan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik sangat bila Ustaz Ki kata tadi, kasih apa ni? Kepadamu. Kasih padamu. Kasih padamu. Huruf besar belaka tu. Ya, kalau huruf besar tu biasa kalau bahasa Melayu kita, huruf besar tu Allah. Kalau secara umum semua huruf besar kepadamu, kepada Allah, kepada Rasul, pada Ustaz Kim boleh tak? Pada Ustaz Ahmad Rizam, pada Ustaz Aslin, boleh tak? Tak, maksud saya, biarlah kita bina kasih sayang sesama kita diasaskan dengan akidah dan tauhid. Kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila sebut kasihmu ini, ada seorang Arab Badui, dia mari tanya Nabi soalan. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah, kiamat bila? Tapi hebat Rasulullah. Rasulullah jawab soalan dengan soalan balik. Datuk Zaini, saya cakap dengan anu ni. Boleh? Datuk Asri, saya cakap dengan anu boleh? Kalau tak faham bahasa tu, Google lah. Jadi, Badui tu mari tanya Nabi, kiamat bila? Nabi jawab balik soalan itu dengan soalan. Ma'adattalaha? Dia mau tanya kiamat bila? Apa persiapan kamu untuk kiamat? Dia tanya bila. Ada hak jenis gini, duk kira bila kiamat. Apa persiapan kamu? Dia sibuk tanya bila. Lalu Badui itu kata, saya tak ada amalan banyak. Saya buat lepas-lepas hak wajib, mayang wajib, puasa wajib. Cuma saya rasa satu yang saya ada, uhibbullah wa rasulah. Saya sayang Allah, saya sayang kepadamu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab pada lelaki Badui tadi, anta ma'a man ahbabta. Dalam satu riwayat, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu esok-esok hari kiamat akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Maknanya, bila Badui tak ada khabar dia sayang ke Rasulullah, Rasulullah bagi tahu, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Kata perawi hadis ni, Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, aku duduk sebelah Rasulullah.
Aku dengar jawapan Rasulullah pada Badui tu, aku sangat-sangat gembira. Bila Nabi jawab ke Badui, seseorang hari akhirat esok-esok akan bersama dengan orang yang dia sayang. Nabi jawab. Anas bin Malik duduk tepi. Aku tahu. Aku memang sayang kepada Rasulullah. Aku sayang pada Abu Bakar. Aku sayang pada Omar. Aku gembira dengan jawapan Rasulullah pada Badui. Sebab maknanya aku pun akan bersama dengan orang yang aku sayang esok. Alhamdulillah. Saya ucap tahniah lah pada Abadin Barakah kita dengan bimbingan Ustaz Ahmad Rizam. Buat majlis-majlis seumpama ini. Adanya pihak-pihak yang sponsor. Moga-moga Allah Ta'ala berkati rezeki, tambah lagi rezeki. Yang hadir mari ramai-ramai. Ini di antara usaha kita untuk tambahkan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dah, kita dengar ceramah dah. Malam ni kita isi pula, kita visualize dengan cara bentuk drama, bentuk lakonan. Ada sahabat-sahabat kita secara nasyid. Maknanya kita bergembira, dalam masa yang sama kita berusaha untuk tambahkan kenal kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau boleh kita hak mari ni bukan sekadar bila balik sekarang, sedap aje. Biarlah kita niat wa'alik sesuatu. Ni mari awal petang ni. Wa'alik sesuatu. Ya Ustaz, memang saya niat nak wa'alik sesuatu. Harap-harap cabutan bertuah saya dapatlah. Tu yang saya nak wa'alik. Alhamdulillah. Wa'alik hadiah cabutan bertuah pun alhamdulillah. Kalau ada rezeki. Tapi lagi utama lagi, saya nak refresh kasih sayang saya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam majlis-majlis seumpama ini, moga-moga kita harap kita diberkati insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah maksud kasih padamu ya Rasulullah. Sampai mereka kasih kepada Rasulullah ini tiket untuk bersama Nabi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So masing-masing muhasabah. Cara mana kita nak tunjukkan ekspresi kita, tanda kasihnya kepada Rasulullah sebagaimana ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustaz Said dah. Nabi masa duduk di Arafah kan, hampir 115,000 sahabat. Kau tengok sahabat yang dikebumikan di Baqi' sekitar 10,000. Di kubur Ma'la sekitar 30,000. Mana 40,000? Mana sekitar 70,000 lagi. Jadi kasihnya kepada Rasulullah dibuat kerja. Hak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merantau sampai seluruh pelosok dunia. Masya-Allah, tuan-tuan, kita daripada rumah mari sini. Now, duduklah ekor pula, duduk dan petang ni sebagai comel loteng. Makna mudah-mudahan insya-Allah ditulislah sebagai di antara tanda kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, balik kepada Ustaz Hazlin. Ustaz Hazlin, di antara yang dibawa oleh Nabi SAW adalah cara ibadat. Kau tengok cara ibadat orang-orang sebelum Nabi sabar tu kan, Allah macam-macam hal. Maka mereka buat ibadat mengikut nafsu mereka. Ada rok telanjang, tawaf, sebagainya. Jadi apabila Nabi sabar, Nabi bawa pada kita, Masya Allah, kita nampak ada perubahan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz terangkan sikit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Kamul Zaman, moderator pada petang ini. Yang berbahagia sahabat saya Ustaz Arizam, adinda kami Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, sahabat-sahabat tetamu Datuk Haji Profesor Ajung sekarang ni, Datuk Asri UPM
tahniah Datuk. Dan Datuk Zaini, sahabat saya, dan khususnya kepada semualah tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Boleh tak kuat sikit? Ustaz, bila dia program dalam akaun dia bisa lain Ustaz. Dia bisa lain. Orang Terengganu. Kalau dalam tengah padang baru sedap sikit Ustaz. Tadi sejuk dia ketor gitu Ustaz. Dia kena ulang banyak kali ya. Kali apa khabar semua? Okay, one more. Cakap Inggeris sikit boleh lah kan? Apa khabar semua? Okay. Khabar baik tu zaman sebelum Nabi. Asli macam sampai zaman ni. Kok man sesat ke orang tua janggut ni. Khabar baik, saya tak kata haram, tak kata makruh. Tapi bila datang Nabi SAW, dia telah mempersonalkan jawapan itu semuanya adalah lillah. Somebody tanya kita, walau dia orang putih, how are you? Walau dia Mandarin ni, how ma? Kaifa haluk? Nabi mengubah persepsi jawapan menjadi semua benda Allah. Dalam keadaan baik, sudah pasti Alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, Alhamdulillah. Tapi kalau agak-agak jawapan baik itu, tanya pada orang sakit, Ustaz Manidah, dia tak jawab dia baik. Dia kata apa? Apa, makcik? Macam ni ya. Ya, Ganu tak tahulah selain kampung Butuk, dia bunyi macam mana tak tahulah. Ya. Nah, Ustaz kampung Tok Jembal. Ya, jadi orang kampung Butuk belah Kuala Berang kan. Mupil. Jadi biasa. Kalau belah Ganu ni musapa kan. Dia mupil, dia terbalik. Jadi dalam bahasa mudanya, apa khabar makcik? Tak percaya pergi hospital. Kan? Pergi hospital tanya dia, apa khabar makcik? Mek, apa khabar mek? Macam ni lah tak saya. Dia dah 2 minggu dah. Dah tahan duduk sini bau busuk dia. Bau busuk ubat kata dia. Dan dia tidak akan jawab Alhamdulillah selagi bulan sah. Sebab apa? Persepsi sakit itu merupakan satu benda musibah semata-mata. Tapi kalau sebut tentang musibah, Allah dah ajar kita surah At-Taghabun. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apa-apa musibah yang kena kat ini semua tak adalah dengan izin Allah. Tapi Allah buat satu gambaran solution. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman bahwasanya musibah itu datang daripada Allah, Allah izin, yahdi qalbahu. Maknanya orang yang kena musibah dapat 2 jalan. 2 hidayat, 2 petunjuk. Apa dia? Yahdi qalbah. Ulama tafsir kata apa dia? Allah akan berikan mereka keredaan dan kesabaran. Itu maksud dia. Bila Nabi datang, Nabi terjemahkan. Itu belum cerita babak soal amal ibadat lain. Tapi contoh, dia tanya, apa khabar? Jawapan dia bukan baik itu salah. Tak salah. Makruh pasti tak kata. Tapi alangkah indahnya sunnah mengatakan, bila orang tanya kita, apa khabar Ustaz Aslin? Alhamdulillah, baik. Sebab tu sunnah orang Arab ni Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Kan? Baik orang Yahudi selagi bulan di Jordan ke orang Kristian, kaifa haluk? Driver taksi, kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Walau driver tu Kristian, kan orang Islam pun jadi Kristian. So nak beritahu apa dia? Begitulah perbezaan antara kita dengan orang yang tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak beriman dengan dia. Itu asas. Sebab tu kalau kita lihat istilah kita dalam bahasa mudah, tengok. Nabi bukan tak bagi simpan janggut. Nabi bukan tak bagi simpan bulu. Bulu misai, bulu ketiak, semua ada. Tapi Nabi ajar bagaimana nak menjaga benda-benda tersebut. Kuku ada. Nabi kata sebut hadis Nasa'i,
tidak boleh panjang lebih dari 40 hari. Misai tak boleh panjang sangat lebih 40 hari. Bulu ketiak, bulu ari-ari, bulu kemaluan, kuku tak boleh lebih 40 hari. Sebab apa? Sebab sebelum tu misai orang Majusi sampai sekarang ni lah tebal gila. Tapi janggut dibuang. Tengok. Nak begitu. Apa nama? Misai dia tebal. Setakat nak minum teh tarik ni memang kena angkat dulu. Kena tongkat. Tongkat baru boleh masukkan air teh. Kalau tidak, misai dia separuh coklat, separuh hitam. Tapi nak beritahu bahawasanya itulah Nabi ajar kita. Batu kasih dekat Nabi bukan persoalan dari sudut orang kata Nabi adalah seorang Rasul, tapi lebih daripada Rasul yang ajak kita supaya menjadi manusia yang berdisiplin dalam kehidupan kita. Kuku semua ni contoh kita. Sama juga, tengok. Kita nak keluar rumah. Kadang-kadang kalau tengok Ustaz Ahmad Idham, saya rasa non-Muslim pun tak baca doa. Okey, sukses je. Nampak tak ni golongan-golongan liberal. Kat Malaysia dah mula banyak dah ni. Liberal, sekular tu orang tak pandang sangat dah. Cuma ada satu puak masih mengamalkan sekular dalam dunia politik hari ni. Dia kata apa? Kalau tak baca doa pun okey apa? Orang kafir tak baca doa okey je. Ini pun yang seronok kita hak ustaz jadi KO dah ni. Kenapa Nabi pesan kat kita bila keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Udita, uqita, kufita. Itu bukan syair urdu, itu bahasa Arab dilagukan sikit. Barang siapa baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Maka suatu suara dan hadis sebut, kata kat kita doa balik. Hudita, uqita, kufita. Nabita, narita tak ada belakang. Itu je. 3. Orang yang baca dia diberikan petunjuk dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang baca doa untuk keluar rumah diberikan perlindungan ke atasnya. Yang ketiga apa dia? Dicukupkan rezeki dia. Kemudian tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doa supaya keluar rumah tidak diperbodohkan oleh orang-orang yang nak membodohkan kita. Itu hujung tu, au yujhala alayya. Beza kita macam tu. Ini contoh dia. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslimin, muslimat sekalian, atas peringkat kenapalah tak kasih dekat Nabi. Makna daripada dalam bahasa mudahnya, tak ada rasa Nabi-Nabi yang lain nak mengeksplainkan kepada umatnya tentang persoalan tidur, persoalan makan minum. Pernah dengar tak hadis Bukhari sebut apa? Bila kita tidur tengah malam, syaitan akan ketuk kepala kita dengan 3 ketukan. Yaqidu syaitana ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama. Qafiyah ni penutup kepala kita ni, kepiah lah. Penutup. Syaitan akan ketuk kepala kita dengan 3 kali. Maknanya ada paku, 3 paku. Dia tak kira Ustaz Aslin ke, Ustaz Ahmad Rizam ke, Ustaz Kamu Zaman ke, siapa ke. Sebab ni dia tak cerita khusus. Tetapi macam mana nak cabut balik paku tersebut? Bangun pagi, idza stayqadha faqul alhamdulillah. Pertama, tercabut satu paku kalau dia kata alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Fatawadda'a, ambil air semayang. Yang ketiga apa dia? Fasallal fajra, semayang subuh. Maka Nabi janji, tengok subhanallah sakit, teman-teman. Fa asbaha tayyiban nafsi. Berpagi-pagi dalam keadaan wajahnya hebat ceria. Jadi kalau bahasa mudah lah, orang kata apa? Tak sepatutnya kita kata Nabi ni kami hitam. Nabi ni macam mana orang maki Nabi dan kalimah-kalimah yang agak menjijikkan.
Sebab apa? Sebab benda ni perlu kepada persoalan dia dalam hati kita tu sendiri. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau dalam dalam satu surah sebut tentang selawat Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya ingat Sama Rizam ke sebut dalam saya kan dah pandai dah TikTok sekarang. Dia dah TikToker, kan? Alhamdulillah, rajin dia TikToker. Cara dia menyampaikan gini, dia memang cakap dia agak romantik dan menggoda. Jadi saya pun terpesona dengan godaan tersebut. Dia kata begini, mungkin dia tak sakwandi dua tulis tetap perasan. Dia kata apa? Kalau Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Dia kata tak? Dia ada poin dia tu. Kau tahu tak semayang, kita fikir balik. Kita semayang, kalaulah Allah suruh kita puasa, kita tak nampak Allah puasa, contohlah kan. Kita puasa. Tapi kalau selawat, Allah selawat dulu, baru kita disuruh selawat. Apa maksud dia? Maknanya kalau Al-Khaliq pencipta mengagungkan makhluk dia, sampai peringkat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka siapa Ustaz Aslin, siapa Ustaz Said, siapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana renung kalau insya-Allah waktu Nabi sebagai manusia yang memang Allah nak dunia ni aman, dunia ni harmoni, maka tubuh badan Nabi itu, hati Nabi penuh dengan ilmu dan ketabahan, ya, akhlak Nabi penuh dengan keramah mesraan dan kasih sayang. Kombinasi inilah orang maki Nabi macam mana pun Nabi tetap tabah dan sabar. Di samping Nabi lontarkan kasih sayang kepada umat dia. Allah pesan dalam Quran juga, kalau kamu keras sangat dengan orang ikut kamu, maka pasti diorang akan jauhkan diri daripada kamu. Itu hidup kita sebagai umat Nabi SAW, dan bagaimana mengagungkan Nabi dari persoalan bukan sekadar menyambut Maulid Rasul itu sendiri pada fizikalnya, tetapi ialah kita mengamalkan apa yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Sama juga dengan persoalan ibadat ke apa sekalipun. Contoh kan, Nabi buat haji sekali. Buat haji, khudhu anni manasikakum. Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Semua ni guideline Nabi bagi tahu kita. Lepas tu kita kena belajar. Kan? Kena belajar. Contoh. Bagaimana orang jahiliah, orang perempuan kalau datang period tu, suami tak boleh tidur sekatil, kena tinggal setinggal-tinggalnya. Tapi datang Nabi, dia buang benda tersebut, boleh tidur tapi tidak boleh bersama, yang bersetubuh. Masya Allah. Orang perempuan sebelum datang Nabi, bila suami mati, dia tak layak dapat harta pusaka, sebab dapat semua pada mak lelaki tadi ni. Tapi datang Islam, orang perempuan dapat, mak lelaki pun dapat. Banyak benda ni. Banyak benda. Sebab tu nak beritahu, kalau kita sendiri acuh tak acuh dengan kehendak yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dalam bahasa kasar, maka wajiblah dia mengatakan, aku adalah lebih baik daripada orang lain. Inilah yang kita sebut tentang kasih kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita doakan dalam bahasa mudah, Nabi kata, semua kita ini masuk syurga, melainkan ada di kalangan kita yang tak nak masuk. Maka sahabat pun terpinga-pinga. Kerja bodoh, masuk syurga tak nak masuk. Nabi kata, ada. Siapa? Mudah je. Tagline Nabi mudah je. Siapa ikut aku, masuk syurga. Siapa enggan ikut aku, neraka. Dalam bahasa kasar ni macam kasar bunyi tu. Tapi itulah tagline Nabi SAW. Nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga tak? Maka kena mula ikut Nabi sebanyak mungkin. Kalaulah makan boleh terlupa, baca bismillah, Allahu Akbar. Kalau terlupa lepas makan berkata alhamdulillah, innalillah. Kalau naik kereta terlupa baca bismillah, innalillah. Sampai ke titik air terlupa kata alhamdulillah, innalillah. Allahu Akbar. Boleh kan pasal apa? Del kiander hati kita kan. Sebab tu dalam masa muda orang tanya, Ustaz, kenapa benda pelik mudah hafal? Betul. Bola. Bukan orang lain anak kita pun. Orang ni pemain Itali ni kelab sekian-sekian. Kita dah tak tengok. Kita tak minat. Saya tak minat Liga Itali. Saya tak minat Liga Spain. Saya tak minat Liga Penatang Liga je.
tambah Liga Malaysia. Lagi saya tak minat. Asyik dia je menang. Contoh lah kan. Tapi orang yang minat, dengar ni. Dia beza. Orang tu minat. Tengok kata malam tu mana lawan. Japan lawan dengan apa kata yang kalah tu Jerman. Jerman yang kurang ajar letak mulut dekat apa tangan ke mulut kerana menyindir kerajaan Qatar kerana mengharamkan bendera LGBT tu kan. Dia kalah yang tu dua. Dia tengok ni pemain Jepun ni. Ni dia ni main kelak sekian-sekian. Ni main kelak sekian-sekian. Tu Arab sikit. Maksud daripada nak beritahu dia orang ingat. Bayangkan kita dengan Nabi je nak agak-agak. Kalau nak makan terlupa baca bismillah. Benda simple bagi tahu. Tapi tak mustahil boleh lupa. Ya. Bawa ni Ustaz Said dengan Ustaz Khusairi tentang faraid. Kan? Faraid. Dia kata apa? Ustaz, dalam kajian kita paling banyak mak-mak yang suami, mak mana isteri-isteri yang suami dia meninggal, dia orang tak faraid harta suami dia, sehingga kan ada anak-anak dia meninggal dulu pada mak tadi ni. Faham tak faham? Itu lagi berat tu sama dia, lagi berat. Suami isteri, ayah dengan mak. Kebanyakan bila ayah meninggal atau mak meninggal, ayah atau mak tadi ni tidak memfaraidkan harta pusaka pasangan tadi kepada anak-anak dia. Sampai anak-anak dia mati dulu pada dia. Ush, kata dahsyatnya. Statistik yang paling tinggi antara adalah yang kira apa yang paling banyak. Fikir-fikir betul juga sama dia. Kita kat Selangor nak beli tanah. Nak buat sekian-sekian, kata buat tahfiz. Ada 15 nama. 15 nama ada lebih kurang dekat 3 generasi. Sebab tanda kita kena cari orang tersebut. Kenapa tidak diagih-agihkan? Bayangkan itu yang paling besar lah. Mungkin orang akan lupa. Tapi kalau yang kecil ni pun boleh rasa ringan pada bibir kita. Fala'iyadzubillah mazali. Itu atau sekadar boleh jawab Ustaz K. Masih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Jelas. Ada semua buah dia. Buah Kashmir lah. Okay, Alhamdulillah kita balik kepada Fadil Ustaz Nizam kita. Ustaz, di antara datangnya Nabi SAW ke dunia ni ialah bukan nak betul body. Ramai kita ni betul body Ustaz. Telang P tu, telang vitamin ni, macam-macam. Tapi datangnya Nabi ke dunia ni ialah untuk tazkiyatun nafs. Untuk membersihkan hati. Bagaimana Bilal, fizikalnya hitam macam Ethiopia tu lah. Tapi hatinya bersih, Masya Allah. Nabi dapat dengar hentakan kaki dia sebelum dia mati lagi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz terangkan sikit bagaimana cara Nabi SAW membentuk hati-hati sahabat sampai begitu hebat jadinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Ustaz Kamarul Zaman, yang saya hormati Ustaz Aslin, yang saya hormati, yang saya kasih Ustaz Said Nur Hisham, dan sekalian sahabat-sahabat yang hadir pada petang ini. Berkenaan dengan apa yang diajukan soalan kepada saya tentang perkara tersebut, kita teringat satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat akan rupa kita, tubuh badan kita, akan tetapi Allah melihat akan hati-hati kita dan niat-niat kita. Dalam perkara ini, bila disebut tentang body ni tadi, tubuh badan, dua perkara yang kita kena lihat. Yang pertama tentang tubuh kita, yang kedua tentang
penampilan daripada tubuh kita, yakni pakaian kita, malabis kita. Allah tidak melihat perkara ini jika mana hati ini tidak selesai. Kalau kita lihat di zaman Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang yang mungkin kita lupa, Abdullah bin Ubay. Duduk sama Nabi, berselawat dengan Nabi, salat dengan Nabi, sembahyang jamaah dengan Nabi. Tetapi Allah tidak memandang perkara tersebut kerana pada sisi Allah dia tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilihat tentang masalah roh ini, sebenarnya apa yang Nabi bawa kepada kita, sehingga kan semalam saya bersembang dengan kru-kru Ustaz, saya kata penat tak untuk kita buat persiapan ni Ustaz? Dia kata penat Ustaz, dia kata. Kita dalam 5 hari lah lebih kurang kita buat persiapan ni Ustaz. Saya kata cuba bayangkan penatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat nama Ahmad Rizam bin Ghazali. Betapa penatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tak dapat nak bayangkan penatnya Nabi menggali parit khandak, penatnya Nabi melakukan amal ma'ruf nahi munkar, penatnya Nabi ketika Nabi di Makkah Al-Mukarramah, penatnya Nabi ketika Nabi berada di Gua Thawr, penatnya Nabi ketika Nabi melalui peristiwa hijrah, perjalanan daripada Makkah ke Madinah, dan penatnya kita di dalam melakukan kerja agama ini. Maka kita rasa seolah-olah kita malu nak mengungkapkan perkataan penat itu jika kita bandingkan betapa penatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam masalah kasih ini, tajuk kasih padamu ni sebenarnya besar tuan. Antara hadis yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Jika kita tidak ada perasaan kasih, maka kita tak berhak dapat rahmat Allah. Kasih ini, saya kena kasih dengan Ustaz Kamaruzaman, saya kena kasih dengan Ustaz Aslin, saya kena kasih dengan Ustaz Said. Kasih ini sebenarnya hubungan roh. Kasih ini adalah hubungan jiwa. Jika kita kasihkan seseorang, orang yang kita kasih dia merasakan akan kasih tersebut. Tetapi jika kasih ini hanya pada lisan, maka hubungan kasih ini tidak akan terjalin. Begitulah yang berlaku kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita fikir tuan-tuan, saya sendiri fikir, saya balik rumah saya fikir, macam mana ya sahabat boleh sayangkan Nabi sehingga kita sampai tak boleh fikir akal kita. Macam mana sampai sayangnya sahabat kepada Rasulullah. Tentunya Rasulullah memberi kasih itu lebih banyak. Sebab itu Rasulullah menerima kasihnya daripada sekalian umatnya. Kalau kita lihat 1400 tahun yang dulu, zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, saya selalu tanya diri saya, apa balasan untuk aku membalas kasih Sayyidina Rasul? Sayyidina Rasul masa hidupnya dia menangis kerana kita 1400 tahun dulu. Sayyidina Rasul meminta dengan Allah agar kita tidak diberikan balak yang besar 1400 tahun dulu, semasa Sayyidina Rasulullah, semasa Rasulullah hidup tuan-tuan. Apa yang kita buat untuk membalas jasa tersebut? Apa yang telah kita buat dan apa yang sedang kita buat? Sebab itu saya selalu pesan dengan sesahabat, setiap orang takdirnya berbeza. Ada orang takdirnya di dalam bidang ilmu,
Maka jadikan bidang ilmu ini menjadi asbab kita membalas kasih Rasul. Ada orang di dalam bidang perniagaan, maka jadikanlah bidang itu menjadi asbab ia membalas kasih Sayyidina Rasul. Ada orang di dalam bidang profesional, maka jadikan bidang-bidang itu membalas akan kasih Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak balas kasih itu? Tuan-tuan, tunjukkanlah seperti mana sahabat menunjukkan kasih mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan saya cakap benda ni pada petang ini? Saya takkan dapat melepasi titian sirat tanpa syafaat dan kasih sayang Rasul. Hebat mana pun kita tuan-tuan di dalam dunia ni, setinggi mana kita terbang di langit dunia ini, kita tak mampu meniti titian sirat tanpa syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku risau," dia kata. Rasulullah kata, "Kenapa?" "Kalaulah besok dekat sana aku tak dapat jumpa engkau," dia kata. Rasulullah pesan dengan sahabat ini. Rasulullah kata, "Jangan risau," dia kata. "Aku akan tunggu kamu," dia kata, "pada 3 tempat," kata Nabi. "Kamu akan jumpa aku 3 tempat ni," kata Rasulullah. "Jumpa aku kat sana," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kata, "Jumpa aku dekat mizan." Tatkala kita sedang dihisap oleh Allah, Nabi tunggu kita kat sana, tuan-tuan. Kedua, Nabi kata, "Aku tunggu kamu dekat titian sirat." Setiap kali umat dia nak meniti titian sirat, Nabi angkat tangan, "Ya Rabbi, salim salim ummati." Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku. Yang ketiga, Nabi kata, "Aku tunggu kamu dekat Telaga Kautsar. Nanti jumpa aku kat sana," Nabi kata. Sahabat ni sedih, tuan-tuan. Matanya bergenang, menetes air matanya, takut-takut tidak dapat bertemu dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah bagi kita hidup pada hari ini bukan sebab kita nak hidup, tetapi Allah menghendaki kita hidup. Cumanya peluang hidup yang ada pada kita sehingga pukul 6.15 ini, apa yang kita gunakan untuk Allah dan Rasul? Kerana setiap perkara yang kita gunakan pasti akan berada dan kita akan lalui 3 tempat itu. Persoalannya, kita berjaya atau tidak ketika berada di 3 tempat tersebut. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah hebatnya kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid, apabila seorang mengkhabarkan kepadanya tentang kewafatan Nabi SAW, Abdullah bin Zaid kata, "Wahai Allah, tolong butakan mataku, kerana aku tak nak melihat sesiapa pun lagi di atas dunia ini." Allahu Rabbi. Hebatnya kasih sahabat kepada Nabi SAW. Ada sahabat yang anaknya 3 orang mati syahid. Apabila orang Islam balik, dia tak tanyanya anak dia. Dia tanya, "Kat mana Nabi?" Subhanallah. Macam mana kita boleh fikir macam mana keadaan zaman dulu, sahabat-sahabat boleh fikir secara tu. Allah Rabbi. Jadi Ustaz Said tolong beri formula hasil daripada pembacaan, daripada pengalaman Ustaz Said, supaya audiens kita, sahabat-sahabat kita yang datang pada petang ni, dia sekurang-kurangnya ada resipi lah. Kalau tak boleh semua pun, sekurang-kurangnya dia boleh bawa cara mana supaya aku ni kasih juga kepada Rasulullah. Sila.
Alhamdulillah. Saya dari tadi duduk perhati orang yang ada dalam dewan ni. Saya rasa sebahagian besarnya di kalangan anak-anak muda. Ya tak? Saya nak panggil adik-adik ke anak-anak ni? Ustaz Rahman Zaman. Saya panggil adik lagi tak? Adik-adik lagi lah. Ustaz Rahman Zaman panggil anak-anak lah. Anak dah. Inilah adik yang 10-15 tahun bila-bila adik-adik ni pula yang akan duduk atas pentas depan ni. Boleh? Boleh tak? InsyaAllah. Gitu, ambil semangat. Bukan nak main dengar saja ni, nak main ambil semangat. Boleh? InsyaAllah. Batu adik-adik kita, saya nampak ada daripada mungkin dari tahfiz ke, dari sekolah mana-mana ke, niatlah belajar untuk menyampaikan pula benda yang kita belajar tu. Boleh pasang niat gitu? Kita bukan sekadar belajar, tetapi ini adalah pusaka hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal. Jadi aku nak mewarisi pusaka tu, aku nak sapa pula. Ustaz, dah saya bagi yang pegang kamera ni, guna pula. Bagi yang pegang kamera ada peranan dia. Orang yang jaga laptop ada peranan dia. Orang yang jaga booth ada peranan dia. Masing-masing ada peranan dalam nak menyampaikan apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal. Hadis yang masyhur yang selalu disebut-sebut oleh guru kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji satu golongan manusia yang mereka tidak berjumpa denganku ketika hidup ni, tapi mereka beriman denganku. Mereka tak pernah jumpa aku, tapi mereka sayang pada aku. Mereka ikut ajaran aku. Nabi rindu pada golongan ini. Ikhwani, saudara-saudaraku, moga-moga kita pun dapat tupang masuk di kalangan golongan yang macam ni. InsyaAllah. Cumanya, tadi Ustaz Asli sebut di awal tadi, orang yang minat Piala Dunia, sebut je pemain bola mana-mana, dia tahu belaka. Waktu dia sayang sangat. Sebut je Cristiano Ronaldo, dia tahu dah ni asal Brazil, main pasukan Real Madrid. Betul tak? Ada pula sebut subhanallah. Salah. Dia tahu belaka Ronaldo ni Portugal 5 kali dah main World Cup. Tahu belaka. Sebut je Messi tahu. Jadi sebab tu dia jadi minat. Dia jadi hero dia. Orang putih bila buat cerita Superman, buat cerita Spiderman, dia mencipta hero-hero. Orang putih dia buat benda gitu. Dia mencipta hero. John Rambo perang kat Vietnam menang semua. Itu Rambo menang semua lalu perang kat Vietnam. Tapi Amerika masuk Vietnam je kena sembelih. Dia mencipta watak-watak hero-hero. Superman, Spiderman, benda lagi. Benda lagi. Batman, Ultraman, benda lagi. Keluarman itu asal besuk kat atas bukit Keluang. Dia cipta hero-hero. Ada orang minat. Anak-anak kita yang kecil, hero dia benda-benda. Sebenarnya hero kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kunna nu'allimu auladana maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhumus surata minal Quran. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, anak-anak kami ajar dia satu persatu sejarah perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami ajar anak-anak kami satu persatu surah dalam Quran. Kalau dia ajar anak dia, qul huwallahu ahad. Mana surah?
Bagaimana kami ajar anak-anak kami sesurah dalam Quran, begitulah kami ajar anak-anak kami terperinci perang-perang yang Nabi lalui. Zaman ni kau cerita bab perang, orang kata pengganah. Allahu Akbar. Kalau tengok perang Badar, tengok leadership kepimpinan Nabi, strategi Nabi, hantar pasukan perisik, ni jaga ni, cekap Nabi, bila boleh takap tentera musuh. Orang duk tanya, pedang banyak mana? Tentera berapa ramai? Berapa ramai tentera Abu Jahal? Tak, saya tentera tapi jaga bak makanan. Saya jaga bak makanan, saya tak cara bak senjata, bak jumlah tak tahu. Nabi cerdik. Berapa ekor unta semelih sehari? Ada hari 9 ekor, ada hari 10 ekor. Nabi kata tentera ada jumlah begini, 1000 orang. Ikut jumlah. Kalau semelih seekor unta untuk 100 orang. Matematik Nabi. Maksud saya, kita ni, kalau kita ngaku sayang ke Nabi, berapa banyak benda yang kita tahu tentang Nabi. Nabi jadi Nabi masa umur berapa? Petang-petang ni, jangan semangat nak dengar. Nabi jadi Nabi masa umur berapa? 40. Nabi wafat umur berapa? 42. 63. Mana tempoh kenabian berapa tahun? 23. Berapa banyak yang kita tahu 23 tahun ni? Hatulah pengetahuan kita tentang Nabi. Hatulah nak bantu kita sayang ke tak sayang ke Nabi. 23 tahun. Dua zaman. Zaman dak perintah negara di Mekah. Hijrah, zaman perintah negara di Madinah. Berapa tahun Mekah? Ustaz boleh tak ceramah je, jangan tanya-tanya. Okeylah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat Quran hak turun dua zaman ni berbeza. Berapa banyak kita tahu 23 tahun ni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan bantu kita sayang ke tak sayang ke Nabi. Saya harap kita hak mari tengok teater ni, tengok lakonan malam ni, mari rasa kita tak boleh sekali tengok malam ni kita terus sayang kenal Nabi. Kita tak mampu gitu. Kita harap dapat mencetus untuk kita nak tahu lagi tentang Nabi. Allah tengok berlakon malam ni, hak berlakon malam ni jauh persen dia dengan benda hak zaman Nabi. Macam Ustaz Ahmad Rizal sebut tadi, Nabi sayang kita setara mana, kita perlu bayang kita nak balas guana kasih kita ke Nabi. Tapi malam ni adalah usaha untuk mencetus. Aku kena ambil tahu lagi Nabi. Aku kena baca lagi, kena dengar ceramah lagi. Nabi sebagai tok lelaki, sebagai suami. Nabi dengan isteri dia guana. Nabi dengan masa sakit guana. Nabi dengan budak kecil. Mahmud ibn Rabi' dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia bercerita pengalaman dia dengan Nabi masa dia kecil. Sambil-sambil senyum dia cerita. Masa saya kecil dulu, umur 6 tahun, saya tengah ambil air semayang. Rasulullah duduk sebelah ambil air semayang. Lalu Rasulullah memasukkan air ke mulut baginda. Masuk air. Tak jadi. Benda kita panggil, kalau nak minum air ni sayang. Kalau time ambil semayang, masuk air, dia panggil benda. Dia bukan sembuh. Kalau sembuh tu banyak tu baik. Dia benda itu panggil hembus. Hembus. Mahmud ibn Rabi' cerita, aku sedang berwuduk, Rasulullah berwuduk di sebelahku, lalu baginda hembus. Sambil dia, masa dia cerita ni, dia tua dah. Sambil cerita, sambil senyum, teringat kenangan dengan Nabi. Nabi gurau sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah faham. Ni bukan sunnah sembuh air ke orang sebelah masa ambil semayang. Ni sunnah gurau dengan budak kecil. Silap faham. Esok ke jabat, mayang Zuhur ambil semayang, bah ada sebelah. Ambil sembuh ke bah.
Ustaz kata dah kan, dia bukan sunat sembuh air orang sebelah. Sunat gurau dengan budak sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Cumanya ni last yang terakhir dari saya. Ada setengah orang kita dia gini keadaan dia. Ada sebuah pulau. Pulau? Tahu pulau? Tahu? Kita kata kadang-kadang kita sebut pulau, kadang-kadang kita sebut island. Jadi ada satu pulau di tengah lautan jauh. Orang pulau ni semuanya tangan dia sebelah. Hak baru lahir, hak lelaki, hak puang, hak tua, hak muda, semua tangan sebelah. Pulau ni jauh dari daratan, jauh tengah laut tu. Satu petang, ada seorang anak muda yang berjalan di tepi pantai pulau tu. Dia tengok ada orang hanyut, lemah, seorang. Siapa patah kat pulau tu? Dia pun tengok, ada orang lemah. Lemah. Ada orang cacat. Dia kata ada orang cacat hanyut pulau dia. Ada orang cacat. Berapa cacat? Sebab orang ni ada dua tangan. Ada orang cacat. Dia pun masuk dalam pulau, dia panggil, orang kampung ada orang cacat ni, ada orang cacat ni. Orang kata, apa? Ada dua tangan. Ya kedau. Orang apa pun mari ramai-ramai, tengok-tengok. Oh, cacat sungguh. Ni mesti ada mikir, ustaz cerita reka ke cerita betul? Kejap, jangan fikir kat tu. Tak tepi kejap. Tak tepi kejap. Ada dalam masyarakat kita orang yang ilmu dia tentang Nabi Muhammad 23 tahun tadi, ilmu dia sebelah tangan je tentang Nabi, ilmu dia. Bila mari tok guru cerita, dia ni tok guru hak dua belah tangan tu, dia kata tok guru cacat. Macam mana politik Nabi, strategi Nabi, kadang begini, masa perang, kadang dengar orang bukan Islam begini, kadang begini, kadang begini. Dia tak pernah dengar. Ilmu dia sebelah tangan. Bila tok guru main apa? Gini, perjanjian, perancangan, ni, gini. Tok guru tu, hak dua tangan tu dia kata cacat. Faham tak? Bukan saya nak keji, nak hina masyarakat. Ustaz, mentang-mentang dia ustaz, kata korang sebelah tangan. Tak, saya nak bagi tahu adanya masyarakat Islam kita, dia mengaku Islam. Tapi hak Nabi 23 tahun tu, hak dia tahu sikit je, sebelah tangan je. Bila mari tok guru, ulama cerita begini, ini sejarah, ini berlaku, ini masa perang, ini masa strategi, ini masa perjanjian damai, ini di celah-celah je ni. Dia tak pernah tahu. Sebab di sebelah tangan ilmu dia. Dia kata orang yang mari beritahu itu yang cacat. Sebab itu, kita nak timbul kecintaan daripada Rasulullah, kita biar semangat. Nak belajar lagi, nak belajar, nak cari. Ya, biasa orang sebut benda, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal maka confirm ke kalau kenal jadi cinta? Ustaz, saya baru kenal suami saya ustaz. Rupanya macam tak cinta mana? Ustaz, saya kerja jabat dengan dia 15 tahun dah. Kerja. Baru ni pergi umrah. Duduk sebilik 2 minggu. Baru saya kenal perangai dia ustaz. Macam tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Bila kenal, tak confirm lagi cinta. Kalau manusia biasa. Kalau kita kenal, lepas kenal. Ada yang kita kenal, kita bertambah sayang. Itu manusia biasa. Either or. Sama ada sayang ke tak. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kalau kita kenal, pasti kita akan bertambah sayang. Pasti. Kita banyak baca, banyak belajar, banyak dengar tentang Nabi, banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak bersungguh nak amal sunnah-sunnah baginda. Ini pasti akan bertambah kasih kita kepada baginda
sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Alhamdulillah, itulah resipi yang semestinya kita bawa balik insya-Allah ya. Cuba daya upaya kita, tuan-tuan semua kita pakai insya-Allah. Ustaz Azlin, ada satu selawat tu kan, dalam bait-bait selawat tu cuba baca sikit, ayyuhal mab'utsu fina. Cuba baca. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Ustaz kita sambung pula. Tu kata memang lah dengan sound semua kan. Tujuan hamba sebut tu sebab hok nak tanya hok belakang tu. Kun syafi'i ya habibi yauma hasyri wajtima'i. Situ dia punya tajuk dia Ustaz Azlin. Jadi kita kasih kepada Nabi ni ialah sup dia ataupun last dia, destination dia ialah di akhirat. Sebab kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, nak sebutkan apakah macam manakah kita nak dapat syafaat Nabi supaya kita bahagia di sana. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz kamu zaman. Saya boleh guna hadis yang sahih yang saya sebut tadi ni tentang kullu ummati yadkhulunal jannah. Dia mudah aja. Hadis ini kalau dalam bahasa kita ni punya satu tagline macam mana nak sukses kat hari akhirat. Bukan akhirat aja, dia alam barzakh. Macam mana? Alam barzakh contoh dia. Antara faktor ialah sedekah. Boleh memadamkan marah Allah. Inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Agak-agak kita ni Tuhan tak marah ke? Termasuk kita yang berdakwah berceramah ni pun Tuhan tak marah ke? Contoh dia. So apa antara satu yang dikatakan preparation bekalan ialah sedekah. Kemudian sedekah ini dikatakan sebagai menyejukkan kepanasan yang ada dalam kubur. Kalau tengok orang yang pernah, saya imam daerah 08 tahun, walaupun saya tak pernah turun selalu dalam kubur tu, sebab nak naik payah. Turun senang. Jangan ketawa ya, ketawa. Nak turun senang terkejut, nak naik tu 6 orang tarik saya, pakai tali bomba. Sebab tu saya tak nak turun sebab menyusahkan para pengorek kubur. Kalau timbul tu tak ada dah sini. Bila kita duduk dalam tu, bayangkan tengok jubah ni Ustaz Malizai kena pecat buang. Kena pakai baju pagoda ke baju apalah sebab peluh sedang keluar. Panas. Itu fizikal dia, zahirnya. Rupa kalau ditutup, kalau tak percaya, ditutup dengan papan plywood, ada orang buat ni. Sampai kena pasang kipas angin dalam tu. Ada satu, dulu zaman dulu ni, kerajaan Selangor ada buat juga, masa dia masuk dalam kubur. Ada suara kan, pasang, wahai manusia. Memang menangis. Menangis satu hal, sesak nafas. Yang paling dahsyat, panas. So disyorkan, orang buat komen, kursus ni macam terseksa orang. So pasang kipas sikit. Bayangkan kipas pun jadi panas. Bayangkan kalau betul-betul mati. Maka Nabi kata bersedekahlah. Menyejukkan kubur anda. Ini hadis saya baca. Inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah menjamin Allah padam marah Allah. Seulang balik, kita ni Allah, orang perempuan. Kan? Makin tertengking suami jenis. Suami bukan jenis tak bersuara, jenis hilang suara kerana isteri dia banyak suara. Kan? Suami nak jawab, nak jaga balik betul-betul 8 contoh banyak sangat. Suami ambil pendekatan supaya tidak terlalu tegang dan putus. Dia diam. Tapi suami kita apa? Ya Allah, terima kasihlah dapat bini macam ni, ya Allah. Aku kurang bercakap banyak bila balik rumah. Di luar rumah aku banyak bercakap. Balik rumah dia banyak bercakap. Siapa pula gata main bola tu? Ya. Ni contoh. Suami dia apa nak tidur? Ya Allah, aku maafkan salah
dan dosa isteriku terhadap aku. Tengok. Kita ni agak wallahualam Ustaz. Ada suami jenis seperti tengok sama Izam kan. Saya tak tahulah Umi ataupun isteri sama Izam. Sebab Izam nampak personally dia pendiam. Mungkin isteri dia lain. Saya pula mungkin isteri saya lain. Tanya Datuk kenal lah isteri saya macam mana. Kalau tak mula bercakap, dia tak cakap, saya mengenal. Dia bukan tak peramah, tapi jenis macam tu. Tapi bila saya balik rumah, dia penceramah, saya adalah anak murid dia. Sesuami yang misali ini, dia kena faham. Nampak tak? Dalam hidup kita ni berdamai lah. Itu maksud dia. Lepas tu kalau kita nak aman damai dalam kubur, apa dia? Nabi ajar dah. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua orang masuk syurga. Saya teringat dalam contoh satu hadis. Bagi juga Ustaz, saya tak tahu Sakit nak tanya apa soalan. Hadis ni hadis Sahih Muslim. Nabi bersabda, innama mathali wa mathalu ummati karajulin istawqada nara فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. Allahu Akbar. Perumpamaan diriku dengan umatku dengan hadis Sahih Muslim. Perumpamaanku dengan umat aku adalah seperti seorang lelaki yang menghimpun kayu api, yang bakar kayu api dan ada api. Faja'alatid dawab wal farashu yaqa'na fihi. Bakar api ni tiba-tiba binatang-binatang kelkatu datang masuk dalam api. Cuba tengok. Agak-agaklah dapat syafaat ke tidak? Dah terang dah api, tapi ada binatang, ada kelkatu berterbangan suka main api. Kemudian Nabi sebut pada fa ana akhidhu bi wujadikum wa antum taqhamuna fihi. Maka aku mencegah kalian jangan main api, jangan masuk api. Tapi kamu degil, kamu tetap nak bermain dengan api. Masuklah dalam api. Kita faham tak? Macam saya sebut tadi tentang satu tangan, dua tangan tadi ni. Nabi dah jelaskan kepada kita yang ni halal, yang ni haram. Ini syubhat, ini boleh, ini tak boleh. Tapi kita ni macam orang tadi lah, macam binatang tadi ni. Orang perempuan bukan tak tahu, tutup aurat itu tuntutan Tuhan. Tapi ramai yang masih enggan menutup aurat mereka. Betul tak? Betul tak? Yang pakai Masya Allah, Barakallahu fikunna. Tosah duk bohong. Ada perempuan berkata, saya tak tahu tutup aurat ini kewajipan. Memang buh menerajang kesak besar. Berapa ramai di kalangan kita yang tahu solat 5 waktu itu wajib. Tidak? Tapi berapa ramai yang berani meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Faham tak faham? Ramai yang tahu salat itu wajib, tetapi kenapa mereka berani meninggalkan salat? Kenapa? Hati tahu, tapi nafsu tak mau. Sebab itu ramai di kalangan kita akal mengatasi agama yang sepatutnya
agama mengatasi segalanya. Sepatutnya akal ikut hukum, bukan hukum pakai akal. Betul tak? Yes. Agak-agak nak dapat sifat Nabi. Namun kita tetap berdoa lah. Saya bercakap, Ustaz, saya bercakap secara umum. Saya tak boleh mana-mana individu. Tapi kalau ada saudara kita, kan kita tak sedih ke? Kak, pakailah tudung kak. Ayah, semayanglah ya. Ada pasangan, bahagia pada pandangan, tapi tersesat hidup secara kebatinan. Si isteri sembahyang, tapi suaminya enggan. Apakah bahagia kan berkekalan? Mak memang sedap. Memang mak ni. Tapi dia pun tak jemput aku menasyid malam ni. Aduh. Dia pun bagi petang dah aku mengantuk. Gila, beb. Mak sedang. Kita jamak lah maghrib kat Isyak. Dah lah tu. Semangat lemat sedap pula mak ni. Aku biru betul. Pada Nabi ada sifat, selalu sebut tentang 4 sifat, betul tak? Jujur Nabi, amanah Nabi, tabligh Nabi, fatanah Nabi. Kalau kita ikuti, pasti syafaat Nabi kan diperolehi. Dalam hidup sebagai seorang suami, jujurlah dengan istri. Dalam hidup sebagai seorang istri, jujurlah dengan suami. Dalam kita memimpin, jujurlah dalam kepimpinan. Jangan kita menipu dalam kepimpinan. Akhirnya tidak ada amanah yang datang, tabligh tidak ada karakter, tidak ada dakwah. Fatanah, kita jadi bodoh. Allah tak bagi fatanah kat kita. Ini contoh. Kalau suami hartanya banyak, dengan isteri kongsi-kongsikanlah agar senyum si isteri dengan pemberian suami. Ini mana patut suami bila dapat gaji pergi AEON seorang diri. Pergi AEON seorang diri di Pengkalan Cepa di Kota Baru. Ditinggallah isteri. Suami hanya beli baju baru untuk dirinya sendiri. Isteri dia pakai baju masa mula-mula honeymoon kat Langkawi. Beli baju Langkawi tu dah 15 tahun. Baju tu lah dia pakai. Tulisan kawi dah tak ada dah. Tinggal lang je. Orang kata ni lang apa ni? Lang ke suka ke? Lang ke benda ke? Punya lah korang hajar punya lelaki. Saya bercakap, Ustaz bercakap, persoalan suami dia mampu. Betul tak? Kalau dengan isteri hilang kejujuran, kalau dengan suami hilang kejujuran, amanah pasti diangkat, amanah pasti hilang. Allahu Akbar. Malam tadi ceramah dekat Tok Aman, Aman Tok Bali. Saya bubuh tajuk tentang curang di wang korporat. Curang dalam masa, curang dalam kerjaya, akan berlaku silap bila na'udzubillah curang dalam rumah tangga. Kita buat kerja memang makan gaji, tapi untuk Tuhan berikan kita amanah dan kena pastikan ada kejujuran. Bila kita amanah, bila kita jujur, Allah memberikan kecerdikan. Allah. Ini contoh. Suami pakai kasut beratus-ratus, isteri pakailah kasut yang tak bertali. Isteri malu nak pergi mana-mana, gan pakai selipar je, tak sing.
Suami kami stokin tu. Stokin mahal. Isteri 17 ringgit 40 sen. Isteri tengoklah, bang, warna comel kasut bang. Ringgit nak beli. Bunyi ke tu dah? Nak kata babi bukan? Bunyi kau suara macam babi. Mu nak pergi mana? Mu dah rumah, mu dah kampung basah ni. Kak, agak-agak kalau suami cakap macam tu, terasa hati tak? Terasa. Terkapar-kapar, ku kelemasan. Allahu Akbar. Wallahu alam lah. Ustaz Maridam duk kali kat saya. Dah bukan kena maghrib dah ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi bukan untuk malam ini. Ya, malam ni bukan saya diundang. Saya nak balik ngajuk. Wallahu alam Ustaz. Wallahu alam. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Rasa puas hati dah lah untuk di petang ni deh. So untuk akhirnya Ustaz, kita pun dah dicemburui oleh masa pasal maghrib pun cepat sekarang ni deh. So boleh Ustaz simpulkanlah, kasih padamu ni jangan retorik semata-mata Ustaz. Cara mana kita nak istiqamah. Makna walaupun kecil, walaupun benda tu barang nampak, kita nak tunjuk kepada Nabi kita sayang. Contohnya macam selawat. Ni saat-saat sebelum bang maghrib ni saat yang sangat barakah. Mujur sungguhlah kita buat majlis ilmu macam ni. Ustaz beri resipi sikit macam mana walaupun kecil tapi nak berkekalan. Sila Ustaz. Dan Alhamdulillah, saya ambil masa 2 minit. Berkenaan dengan perkara tersebut, saya teringat satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Beginilah hasil daripada perkara yang kita buat. Sebenarnya sunnah yang terbesar yang Nabi tunjukkan kepada kita adalah sunnah kasih sayang. Jadi saya pernah bertanya kepada guru saya kata, selawat ni apa Syekh? Dia kata selawat ni, selawat pada lisan yang kita selalu dengar, selawat pada tubuh badan, beramal dengan syariat sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat pada qalbun kita, pada hati kita, lahirkan rasa kasih. Jadi saya ajak diri saya dan saya ajak semua orang pada petang ini, kita tebarkan kasih, terutamanya pada isteri dan anak-anak. Sebab Nabi sayang sangat dengan Siti Khadijah, sayang sangat dengan Siti Fatimah. Jadi kita belajarlah, sehingga Nabi kata, Nabi suruh kita sayang anak-anak perempuan kita. Sebab itu hari ini, petang ni, saya seru diri saya dan saya seru semua, kita belajar mengasihi isteri dan anak-anak kita. Macam mana Nabi sayang anaknya, macam mana Nabi sayang isterinya. Sehingga kan besarnya kasih Nabi kepada Siti Khadijah, sehingga saat kematian, kewafatan Sayyidatina Khadijatul Kubra, dengan kesedihan Nabi yang terlalu mendalam kepada isterinya, Allah hadiahkan kepada sunnah Rasul Isra dan Mi'raj. Jadi sebagai penutup, saya seru lagi sekali untuk diri saya dan sahabat-sahabat semua, hasil daripada forum ini, mulai saat ini, kita belajar sayangkan isteri kita, kita belajar sayangkan anak-anak perempuan kita dan anak-anak laki-laki kita. Wallahu a'lam. Ustaz, mencelah lah. Kenapa Ustaz suruh nampak mengutamakan anak perempuan dan isteri-isteri kita? Dah. Berkait isteri kita. Tolong explain Ustaz. Sebab saya ada 2 anak perempuan. Saya sebut ni. Mungkin satu. Kami ni geng 69 sebenarnya. Dia perasan dia corner tendang pergi dia terbalik ke tu 69 juga. Mungkin Ustaz mungkin terlalu ringkas tak simpulan. Sebab satu memang arahan daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua sebenarnya cinta seorang ayah,
selain daripada isterinya adalah anak perempuan dia. Dan itulah cinta dia di dalam hidupnya, selain daripada isterinya adalah anak-anak perempuan dia. Itu je Ustaz. Sehingga kan Nabi SAW berhari-hari pergi bertanya anaknya Fatimah, walau Fatimah sudah bersuamikan Ali. Ya Fatimah, as-sallaiti. Wahai Fatimah, dah semayang ke anak anda? Takkan Saidina Ali tak reti bahasa, tak suruh bini dia semayang? Tak, pasal sayang. Anak perempuan, Allahu Akbar. Pada anak Ustaz Maizah, anak perempuan berapa orang? 4 orang. Anak lelaki? Daripada yang pertama. Anak. Saya ada anak 2. Ustaz, betul tuan-tuan. Kak orang perempuan, hubungan anak perempuan dengan ayah ni kami rasailah. Sehingga Nabi berjanji, man ibtuliya min hadhil banat fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar. Barang sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, dididik dengan sebaik-baik pendidikan anak-anak perempuan, Allahu Akbar, menjadi pelindung bagi bapa daripada api neraka Allah. Anak jantan, bukan tak ada, tapi awak kena sayang. Bila adik kamu perempuan, kakak kamu perempuan, curahkan kasih sayang. Bila kamu kahwin, dapat isteri, si kata apa? Tengoklah adik perempuan awak tu, adik saya tau. You jangan kata ke adik saya. Berapa ramai ke para suami akan mempertahankan adik-adik dia orang? Wallahu alam. Renungkan bersama kami USB Sasim Bahrim. Wallahu alam. Allahu Akbar, itulah dia Ustaz Hazlin ya. Okey teman-teman, tuan-tuan sekalian, betul. Bila Ustaz yang sebut tadi kan, suruh jaga isteri, jaga anak kan, betul. Hak ni lah punca segala-galanya. Bila rumah comel, bahagia, masyarakat comel. Masyarakat comel, neraka negara pun comel. Neraka comel. Allahu Akbar. Itulah sifat manusia dah. Salam. Okey. Apapun qu anfusakum wa ahlikum narah. Itu pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakat jaga diri dan keluarga daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, aku rasa cukup sekadar tu dulu. Tak sempat dah kita untuk panjang lagi. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz Azlim, Ustaz Ahmad Rizal dan semua yang menjayakan program yang sangat bermakna pada petang ni. Terima kasih banyak semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengurusi majlis.